Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke surah ke An-Naml, iaitu juzuk 20. Surah Naml ni dia berada dekat dua juzuk. Satu tadi dia ada dekat juzuk 19, sekarang kita akan masuk surah Naml juga dalam juzuk 20. Menarik ya, surah Naml ni tuan-tuan. Dia cerita banyak tentang Sulaiman dan juga Balqis. Dekat dalam juzuk 19 tadi ada cerita banyak lah tentang Balqis dan juga Sulaiman. Yang menariknya, cerita-cerita tentang Sulaiman dan Balqis ni, dia adalah cerita-cerita yang kadang-kadang bila kita baca balik, kita akan tengok cerita ni bagaikan cerita yang kalau kita dengar daripada orang-orang cakap tu, kita mungkin tersalah faham tentang cerita ini. Kononnya macam Balqis ni suka Sulaiman dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak ada di dalam cerita ini. Cerita ini fokus kepada bagaimanakah bila Nabi Sulaiman dapat satu berita daripada Hudhud yang mengatakan bahawa ada satu empire kerajaan yang tidak menyembah Allah. Lalu Nabi Sulaiman kata, aku nak semak dulu. Lalu dia memohon untuk Hudhud tu sampaikan utusan kepada negara tersebut ataupun empire tersebut. Dan apa yang terjadi selepas itu, tuan-tuan? Apa yang terjadi selepas itu adalah memang betul. Balqis terima surat tersebut dan Balqis bermusyawarah. Dekat sini kita belajar tentang konsep kepimpinan yang ditunjukkan oleh seorang wanita. Kita tengok bagaimana Allah memperincikan kepimpinan seorang wanita. Dalam keadaan dia perlu membuat keputusan yang besar, dia memanggil pembesar-pembesarnya dan bertanya pandangan mereka. Dan ini semua bukan lagi orang yang beriman dengan Allah Ta'ala ni. Ini masih lagi orang-orang yang follow Balqis, yang taat kepada Balqis sebagai pemimpin. Tengok cara Balqis memanfaatkan kerajaannya. Lalu Sulaiman kata kita kena jemput mereka untuk datang kepada kita. Dan Balqis pun datang. Dan ketika itulah kita dengar cerita tentang Balqis yang dia kena selak kain sebab dia ingatkan air. Rupanya bukan, itu adalah singgahsana. Dan selepas itu, kita tengok ada ungkapan yang diungkapkan oleh Balqis. Kata Balqis, inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimani lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya aku ni telah pun berlaku zalim tentang diriku, kepada diriku, dan aku masuk Islam ataupun aku bersama-sama dengan Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kalau kita tengok ayat yang sama, hampir-hampir sama, dibacakan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Tapi Balqis, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Kenapa dekat doa Nabi Adam kena sebut wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampunkan aku, wa tarhamna, dan kalau engkau tidak berikan rahmat engkau kepada aku, lanakunanna minal khasirin, sungguhnya aku akan termasuk dekat kalangan orang-orang yang rugi. Kenapa ada perkataan kalau engkau tidak mengampunkan aku? Kenapa Nabi Adam minta pengampunan daripada Allah Ta'ala? Kenapa Balqis tak minta? Kenapa Balqis hanya kata zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman? Ini soal sangat menarik. Tuan-tuan boleh rujuk satu buku yang sedang dipegang oleh Audi. Bukan buku yang ada sebelah Audi sekarang dekat atas meja saya tu, iaitu doa-doa dalam Al-Quran yang ditulis oleh salah seorang profesor, Dr. Quraisy Shihab. Ini adalah seorang yang sangat hebat. Dia kata antara sebab kenapa Balqis tidak memohon keampunan adalah kerana Balqis baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ni, dia bersih. Jadi dia tak ada dosa. Jadi dia tak perlu mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Adam, dia memang Nabi dan dia memang buat salah. Dia ada dosa. Lalu dia mohon ampun daripada Allah SWT. Cantik kan? Betapa detailnya Allah merakamkan doa Balqis. Ya, dia baru beriman. Bila dia baru beriman, dia bagaikan orang yang baru. Dosa-dosa dia yang lampau tu dah tak kira. Dia baru beriman. Maka segala dosa-dosa itu telah pun gugur. Maka dia memohon agar, ya Allah, aku telah pun menzalimi diri aku bersama dengan Sulaiman. Iaitu aku beriman kepada Tuhan Sulaiman. Nampak tak bagaimana Allah sangat teliti dalam memilih mengungkapkan doa-doa yang datang daripada figura-figura yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian kita akan belajar dekat dalam juzuk 20, tuan-tuan. Satu surah yang sangat menarik. Saya cerita dekat tuan-tuan. Surah yang paling detail menceritakan tentang Nabi Musa adalah surah ini, iaitu surah Al-Qasas. Daripada kecil Nabi Musa sampailah Nabi Musa besar. Saya tak ada masa nak cerita panjang, tapi saya cuba rumuskan kepada tuan-tuan. Surah ini bermula dengan keadaan di mana watak Nabi Musa sebagai bayi. Ketika mana Allah memerintahkan
agar ibu Musa, iaitu Ummi Musa, untuk an ardi'i, untuk campakkan Musa. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Maksudnya engkau kena engkau kena kalau engkau bimbang, kau kena letakkan dia dekat dalam yam ni. Yam ni maksudnya bekas. Kemudian hanyutkan dia ke dalam sungai Nil. Susuilah dia, kemudian letaklah dia dekat dalam bekas, kemudian hanyutkanlah dia dekat dalam sungai. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Inna radduhu ilaik. Kami akan kembalikan dia kepada kamu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan menjadikan dia sebagai salah seorang rasul. Saya nak cerita tentang konsep bagaimana Allah menggambarkan keadaan Ummi Musa ni. Tapi kejap lagi saya cerita. Kemudian selepas daripada tu berlakulah peristiwa di mana Musa sampai dekat istana Firaun, lalu Firaun, isteri Firaun nak jaga Musa, lalu nak susukan Musa, lalu akhirnya kakak dia cadangkan agar bawa semula dekat family yang boleh jaga dia, iaitu mak dia sendiri. Lalu mak dia lah yang menyusukan Musa. Lalu Musa pun dah besar, kemudian Musa buat salah, Musa terpukul orang tu mati, Musa dikejar oleh tentera, maka dia keluar daripada Mesir sampailah dekat Madian, berjumpa dengan dua orang perempuan, nak tolong dua orang perempuan, lalu dia letih, lalu dia doa dekat Allah Ta'ala, dekat Madian, dekat dalam surah yang sama, iaitu doa yang kita semua sangat-sangat biasa ungkapkan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, ayat 24 dekat dalam surah Al-Qasas. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah aku apa-apa saja kebaikan kerana aku ni sedang dalam keadaan yang sangat fakir, yang sangat-sangat memerlukan. Lalu salah seorang perempuan itu datang dan menjemput Musa untuk pergi jumpa dengan ayah mereka. Dan Musa duduk dengan mereka, dan akhirnya bila dah besar, dah berkahwin dengan salah seorang, lalu Musa balik. Kemudian Musa kembali ke Mesir untuk menyelamatkan Bani Israel daripada kekejaman Firaun. Kalau kita tengok balik, tuan-tuan, ada dua doa yang sangat penting dekat sini. Satunya doa daripada mak Musa tadi. Bukan, satunya kisah daripada mak Musa tadi, iaitu doa Nabi Musa dan kisah mak Musa. Okay, saya nak sebut tentang kisah. Kenapa dalam doa ni Nabi Musa sebut Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Apa saja kebaikan. Ketika mana Allah menceritakan tentang keadaan Ummi Musa, dia datang dalam bentuk yang bukan doa. Allah sebut terus, wala takhafi wala tahzani. Jangan takut dan kamu jangan bersedih. Ini bezanya, tuan-tuan. Beza di antara orang yang orang yang memerlukan, dengan orang yang dalam keadaan yang sangat anxiety, anxious. Bila orang tu dalam keadaan yang sangat tinggi ketakutannya, keresahannya, kemurungannya, anxiety ni, tuan-tuan, dia bukan senang. Dia tak ada masa nak minta. Sebab tu kadang-kadang kita salah faham orang macam ni. Kita kata, kenapa kau tak doa? Dia bukan semudah itu. Sebab orang yang berada dalam kerisauan yang sangat tinggi, dia tak ada terfikir dalam dirinya, aku nak minta apa ni? Aku nak selamatkan diri aku je sekarang ni. Contoh gitu. Sebab orang-orang dah tahu, orang-orang semua nak bunuh bayi lelaki, tiba-tiba aku ada bayi lelaki, aku nak selamatkan diri aku. That's not a time to angkat tangan dan berdoa. Allah faham benda ni. Sebab tu Allah sebut dalam ayat 7 ini, dalam surah Al-Qasas ini, wa auhayna ila ummi Musa. Aku yang wahyukan, kami wahyukan kepada kepada Musa ini untuk letakkan bayi itu ke dalam bekas. Dan kami tahu dia sedang ketakutan. Fa iza khifti alaihi. Kalau kamu rasa resah sangat, letakkan dia dalam bekas. Dan kami tahu dia sedang takut, maka kami kata kepadanya wala takhafi. Dan kami tahu dia akan bersedih, maka kami kata kepadanya wala tahzani. Dan kami berikan jaminan kepadanya yang dia akan bertemu semula dengan anaknya itu. Dia tak gambarkan keadaan Ummi Musa, tapi Allah terus bagi affirmation words, garanti agar Ummi Musa bertenang. Kerana keadaan orang yang takut berbeza dengan keadaan orang yang memerlukan. Bila Nabi Musa sampai ke Madian, dia memerlukan, dia tak takut. Sebab dia yang tolong kedua perempuan tadi, dia tak takut. So, dia ada kemampuan untuk berdoa. Ini kita faham. Ada masa, tuan-tuan, iman kita diuji bila kita takut. Ada masa, tuan-tuan, iman kita diuji bila kita memerlukan. Kedua-duanya adalah iman. Bila kita takut, Allah tenangkan kita. Itu adalah iman. Bila kita dalam keadaan yang sangat memerlukan, kita angkat tangan dan kita berdoa, itu adalah iman. Dua situasi, tapi menuju kepada satu iman, menuju kepada satu kepercayaan yang sama.
Ketika mana engkau dalam keadaan tak sempat meminta, Allah datang bantu engkau. Ketika mana engkau minta kerana engkau boleh minta, maka Allah datang bantuan kepada engkau. Semuanya bantuan. Apa jadi selepas itu? Dalam muka surat yang sama, tuan-tuan, kita akan tengok Allah kembalikan Musa kepada mak dia. Dan dalam muka surat yang sama, dekat dalam cerita tadi, dekat dalam cerita Nabi Musa berdoa tadi, Allah kembalikan Musa kepada kaumnya. Semuanya adalah tentang kepulangan. Seorang bayi boleh pulang kepada maknya dalam keadaan mak dia tak tahu macam mana. Dan seorang Musa boleh pulang kepada kaumnya dalam keadaan dia pun tak tahu macam mana. Apakah yang kita boleh belajar? Berdoa, percaya, dan jangan sesekali putus asa dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.